Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan dan menggerakkan diri kita, langkah kita untuk kita mendalami Al-Quran. Saya teringat satu hadis Nabi sebut dan saya cadang sangatlah tuan-tuan, kalau ada kelapangan, ada rezeki untuk hafal dan doa ni, bacalah setiap kali habis solat. Hadis itu berbunyi, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang bermaksud, mana dia sungguh cantik tuan-tuan, perhatikan betul-betul doa. Bermaksud, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup dan juga Tuhan yang maha mendirikan, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku pohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusan duniaku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan biar diri aku mentadbir urusan aku walaupun sekelip mata. Doa ni tuan-tuan, kadang-kadang kita risau dalam langkah kita hidup ni, kita mungkin tersilap langkah. Tetapi bila kita pohon dan kita berdoa kepada Allah dan kita yakin Allah Ta'ala akan kabulkan, InsyaAllah Allah Ta'ala akan kabulkan. Seperti mana dalam satu hadis qudsi Nabi menyebut, saya kena silent ya, nanti bunyi mesej masuk. Allah dalam satu hadis qudsi Allah menyebut, Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku adalah sebagaimana hamba-Ku sangka kepada aku. So kalau kita percaya kepada Tuhan bahawa Allah sama sekali tidak akan pernah menghampakan harapan hamba-hamba ni yang percaya dan berharap kepada Dia, insya-Allah kita akan dapat seperti mana kita sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya doakan dan saya berharap setiap langkah usaha kita untuk kita faham Al-Quran, hadirin datang kat sini kan untuk kita sama-sama faham apakah kunci untuk kita tadabbur Al-Quran, supaya ini boleh membuka kita satu pintu ke gerbang untuk kita faham Al-Quran dengan lebih mendalam. Yang mana saya telah buat satu rumusan yang saya kira akan mencakupi sebuah kitab yang akan membantu anda untuk tadabbur Al-Quran, iaitu Mabadi Tadabbur Al-Quran, permulaan ataupun langkah bagi kita untuk memahami Al-Quran. So subhanallah, moga-moga dengan kebaikan yang kita buat pada pagi ini akan menghapuskan dosa-dosa kita tambah-tambah bulan Ramadan. Baik, jadi pada hari ini saya nak kongsikan kepada anda apakah pintu dan juga kunci untuk kita tadabbur Al-Quran. Subhanallah, kunci dan juga pintu untuk kita tadabbur Al-Quran. Yes, di sana ada kunci. Tetapi sebelum kita nak dapat kunci itu, of course dalam hidup kita ni akan ada halangan, akan ada cabaran, akan ada benda yang mengganggu kita untuk kita faham Al-Quran. Jadi sebelum kita bercakap tentang tadabbur Al-Quran, kita kena kenal pasti dahulu apakah halangan kita untuk kita tadabbur Al-Quran. Menariknya tuan-tuan, saya dalam hidup saya ni, saya baca kitab, saya duduk dengan kawan-kawan, ramailah yang bagi pandangan, ramailah yang bagi pendapat. Tetapi saya kira dalam kitab ni dia merangkumi semua pendapat yang sahabat-sahabat dan juga buku-buku yang saya baca. Simple tuan-tuan, dia membahagikan dengan dua faktor tanpa menafikan faktor yang lain. Ada orang kata ni sebab dosa lah dia jadi macam ni, kita kata betul. Ada yang kata ni sebab tak faham bahasa Arab, sebab dia tak mengaji, sebab dia tak bertanya dengan orang yang alim. Semua tu betul. Tetapi buku ni sangat menarik tuan-tuan. Sebab apa? Dia membahagikan kita supaya nampak dengan lebih jelas dan tersusun. Iaitu dia membahagikan dengan faktor ma'nawi, iaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan rohani yang kita akan nampak. Dan kita akan pergi sebentar lagi. Yang kedua adalah halangan dalam bentuk fizikal. Jadi amat ma'nawi. So,
yang bahasa Arab nama dia hissi lah, kali saya buat bahasa sendiri jadi fizikali, yang berbentuk fizikal dan pun boleh ubah, yang kita boleh berubah. Baik, mari kita terus selami apakah halangan maknawi tersebut. Subhanallah, dalam halangan maknawi tersebut mari kita perhatikan, iaitu dengan maksiat. Dalam buku ni saya kira ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, dia ada kitab Mabadi. Ini antara kisah lah, kalau saya boleh patah balik, iaitu faktor halangan tadabbur banyak, tetapi saya kira saya nak highlightkan isu yang berkait rapat dengan kita hari tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan dosa ataupun maksiat dari kita sendirilah. Sebab apa? Bila kita nak baca Quran ni adalah cahaya daripada cahaya-cahaya Allah. Yang kita biasa dengar, kita kata al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, nurullah, dan cahaya Allah itu la yuhda lil 'asi, dia tidak akan masuk dan sampai kepada hati ataupun jiwa yang berdosa. Sebab itulah kita kena sentiasa lazimkan istighfar. Sehingga kan kadang-kadang tuan-tuan, selalu saya kongsikan cerita kisah untuk kita minta ampun kepada Allah. Kalau tak salah saya surah ayat yang paling bawah sekali yang berbunyi fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, sehingga hadis ayat itulah yang bermaksud diperintahkan mintalah dan mohonlah ampun kepada Allah. Inilah kisah yang mana selalu kita dengar Imam Hasan al-Basri, itu salah seorang ulama sufi, orang yang sangat dekat dengan Allah SWT. Seorang lelaki datang berjumpa dengan Imam Hasan al-Basri. Dia ada tanaman, tetapi tanaman dia tidak menjadi. Sebab apa? Sebab hujan tak turun. Dia berjumpa dengan Rasul macam mana ni kan. Imam Hasan al-Basri dia bagi jawapan, mintalah ampun kepada Allah, lalu pulanglah kita. Datang pula lelaki yang kedua, dia minta kepada Imam Hasan al-Banna ni nasihat, macam mana aku nak ada harta yang banyak. Dia miskin, dia perlukan harta. Kita perlukan harta untuk kita hidup, Jadi Imam Hasan al-Basri dia memberi jawapan yang sama, tuan-tuan, subhanallah. Kata, kamu balik dan istighfar kepada Allah, fastaghfiru rabbakum. Pulang lagi dia. Datang lelaki yang ketiga, dia mengadu, dia nak anak, dia perlukan zuriat. Sebab bagi sebahagian daripada kita yang mungkin Allah boleh kurniakan lagi rezeki anak, stres. Jadi Imam Hasan Basri kata istighfar. Lalu anak murid dia tanya, subhanallah guru, apa ni? Semua masalah datang yang berbeza. Isu bukan isu-isu yang kecil, tetapi jawapan kamu adalah dengan istighfar. Imam Hasan Basri kata, bukan aku yang kata, Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, ada lagi satu kisah saya nak kongsi ni. Cerita ni kita ambil ikhtibar dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Satu ketika dalam musim sejuk, memang sejuk tuan-tuan. Kalau sejuk ni nak tahu sakit tak sakit, dia pegang ketua, cuba kita pegang tengok sejuk tu lagu mana. Dia sakit tangan, memang sakit. Siapa yang duduk kata kau dia tahu lah sakit. Nak cerita main ni, kita keluar masa dekat. Nak cerita pagi ni, ayak panas tu, hak kita dah buat ayam tu, biar 5 minit 10 minit dah jadi suara. Si sejuk ni. Kalau ayam tu saya beli kat kedai, saya letak je dekat dapur tu, biar 2-3 hari pun tak busuk. Apa kita beli kat kedai tak dekat dapur 2-3 hari, tak boleh makan dah. Ya, sehari pun dia buang sama. Tak, memang sejuk betul. Memang peti air orang kami cakap pula asap. Kan dulu kecil-kecil duk bayang. Jadi Imam Ahmad dia berehat dekat satu masjid. Kemudian Nazir masjid tu pun diminta Imam Ahmad keluar sebab dia nak kunci masjid. Dan depan tu ada kedai roti, dan seseorang pemuda ni dia perhati ada seorang yang tua yang mana dalam kesejukan dia pergi, dia jemput datang ke kedai roti, ke kedai dia. Subhanallah, kedai roti dia kena jadi faham sedap lah, memang sedap. Sejuk, kena tempat panas, memang sedap. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal bila dia pergi ke tempat pemuda tadi tu, dia perhatikan satu gelagat yang pelik terhadap pemuda tadi.
Iaitu bila pemuda tadi setiap kali dia uli roti itu, dia akan istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Dia uli lagi astagfirullah. Jadi Imam Ahmad dia rasa takjub lah, dia tengok subhanallah. Dia kata, pemuda, dah lama kan kamu beramal dengan istighfar ni? Dia kata, dah lama. Apa yang kamu dapati daripada amalan kamu ni, kamu beristighfar? Lalu pemuda tadi pun jawab, dia kata, semua benda yang aku inginkan Allah Ta'ala bagi, aku dapat. Kecuali satu perkara lagi, Allah Ta'ala belum kabulkan lagi hajat. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun bertanya, apa yang lagi belum Allah Ta'ala kabulkan hajat kamu tu? Kata pemuda tu, aku berdoa, aku teringin nak berjumpa dengan seorang Imam Ahmad bin Hanbal, tapi aku belum jumpa lagi sehingga sekarang. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau begitu pada Allah telah kabulkan doa kamu. Dan kisah yang bersama tuan-tuan, kalau kita kata itu zaman salafus soleh, kita boleh baca lagi satu buku. Saya rasa tuan-tuan kenal nama penulis ni, iaitu Dr. Ain Al-Qarni, yang menulis buku La Tahzan, jangan bersedih. Bacalah buku dia, baca buku tu, sebab buku tu cukup memberi semangat dalam diri kita. Kita je dalam blog dia di Saudi, yang mana seorang wanita ni dia kematian suami dia. Dan kita fahamlah orang Saudi ni, perempuan dia tak boleh nak bersosial, pergi keluar bekerja seperti mana kita, kerana mereka ada ialah culture mereka sendiri. Jadi bila meninggal, perempuan ni putus mata pencaharian, sebab selama ni suami yang tanggung, dia masih ada anak-anak kecil yang masih dah perlu dibesarkan. Lalu kita dengar satu siaran radio tentang seorang ulama ni nasihatkan cerita untuk kita beristighfar, amalkan. Dan perempuan ni beramal, kan? Dia baca istighfar, selalu istighfar. Dan istighfar ni, kita bukan kata istighfar sekadar di mulut. Kita buat apa tu? Istighfar yang datang daripada jiwa kita. Kita rasa astagfirullah. Bukan kita nak habiskan istighfar tu banyak-banyak. Istighfar setiap hari sebelum kita tidur, paling kurang kita istighfar. Kita muhasabah diri kita. Jadi perempuan tadi pun dia beramal. Tak lama selepas itu dapat pengabaran bahawa ada satu tanah yang mana kerajaan nak beli, dan harga dia jutaan riyal. Dan akhirnya dengan rezeki yang tadi, yang dia sendiri tak sangka, Allah Ta'ala nak bagi. Sebab rezeki tuan-tuan, dia main dengan jalan kita sangka, dengan jalan kita tak sangka. Kita pun tahu, kita baca Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, atau pegang key point dia, bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan satu rezeki yang datang dengan jalan kita sangka. Mungkin daripada gaji kita, mungkin daripada pekerjaan kita, jualan kita. Tapi ada lagi rezeki yang datang dengan jalan yang kita tak sangka, yang kita tak expect. Tiba-tiba rezeki itu datang dan ada depan kita. Dan perempuan tadi dia dapat rezeki yang dia sendiri tak sangka. Dengan hasil daripada rezeki itu, dia besarkan anak-anak tu sehingga sekarang pun masuk universiti. Kita boleh baca dekat blog dia. Istighfar, mohonlah istighfar kepada Allah. Jadi kita tengok dalam istighfar, dalam buku ni, siapa yang ada buku ni, saya kira sebahagian ada yang pernah dapatkan ambil beli buku ni lah, dalam buku sikit. Ada muka surat 91. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 282, bertakwa bukan sekadar Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Allah Ta'ala sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, dan Allah Ta'ala akan berikan ilmu. Allah Ta'ala akan ajarkan kepada kamu. Tuan, bila hati kita bersih, bila jiwa kita tenang, apa saja yang kita nak belajar lebih mudah untuk kita masuk. Subhanallah. Tengok ayat tu dan cubalah bertakwa. Dalam bentuk ketakwaan, hadir ke majlis ilmu, buat pekerjaan, buat dengan bersyukur. Salah satu bentuk ketakwaan. Bukan nanti kita kena solat, ditinggal sejadah, ataupun kita kena baca Al-Quran 24 jam. Tidak. Segala amalan yang kita buat untuk kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah bentuk-bentuk ketakwaan. Dalam buku ni dinukilkan banyak pendapat ulama, tuan-tuan. Saya nak napalkan banyak sangat, tuan-tuan. Sebab tu saya akan ambil satu petikan yang mana semua masyhur, tuan-tuan. Semua tahu kisah Imam Syafi'i
dan juga minta maaf. Ejas sikit lah. Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Dia qala Syafi'i, dia cerita ketika mana Imam Syafi'i dia duduk bersama dengan Malik. Sekejap saya baca. Okey, betul. Kisah dengan Waqi', betul lah. Syaqautu ila Waqi'. Dia mengadu kepada Waqi' tentang su' al-hafz. Dia tentang dia susahnya nak hafal. Sebab Imam Syafi'i dia baca ni tuan-tuan, subhanallah, otak dia tu macam dengan komputer, boleh ingat. Tetapi bila mana dia nak, ada satu ketika bila mana dia nak apa, dia susah sangat. Lalu Imam Syafi'i mengadu kepada Waqi' kepada dia. Lalu apa kata Waqi'? Fa'ashidu bi ma'asi. Dia berpesan supaya kita meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-'ilm nur, dan dia memberitahu bahawa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yudali al-'asi, dan ilmu Allah itu tidak akan masuk ke dalam jiwa orang yang mana banyak berdosa. Kita tak nafi daripada diri kita ada dosa, tuan-tuan. Tetapi perkara yang lebih penting daripada itu adalah sejauh mana kita nak counter attack dan juga cover balik dosa kita dengan amalan kebaikan. Kita cover balik dengan taubat, kita cover balik dengan istighfar. Subhanallah. Jadi saya kira itu adalah poin paling dekat dan paling hampir dengan diri kita. Kalau kita buka kat sini, anda boleh tengok banyak ni daripada atas planet. Anda boleh tengok planet pertama Pluto, kedua Mars. Saya tak ingat planet dia disebut dia lagi utama kan. Apa? Dia dah berapa planet semua lupa SPM dulu. Tak apa, mana kata semua lupa okey kan. Saya tak kesorangan. 9 ke 11. Kan? Saya pun confused juga kan. Mana kata saya seorang kawan. Kita sama dan baik. Okey, so kita ada planet-planet. Apa yang menghalang kita tadabbur? Sebab apa tuan-tuan? Kita kena pasti. Sebenarnya kita cuba nak tadabbur. Anda main ke kelas, anda cuba dengar dekat YouTube, anda cuba membaca sendiri. Tetapi still kadang-kadang kita tak boleh nak go deeply. Ada something lah yang menghalang. So what is that? Tak bahasa Inggeris kan? Tak kenal kan? Pertama tuan-tuan, saya suka buku ni sebab bila mana dia letak satu poin pertama dia letak tadi. Memang dalam buku ni dia letak poin pertama adalah dia dha'fu ta'zimul Quran. Dia tak rasa Al-Quran satu khazanah, buku yang sangat agung tuan-tuan. Al-Quran dia adalah sebuah buku yang bukan sembarangan buku. Dia adalah sebuah khazanah, sebuah mukjizat yang bukan sembarangan mukjizat. Kita pernah dengar cerita mukjizat Nabi bulan-bulan, betul? Kita pernah dengar cerita Nabi Musa kakak tongkat dia sehingga terbelah lautan. Tapi semua mukjizat ni dia berlaku pada ketika tu, dan hanya pada waktu kita generasi yang kemudian tak dapat nak tengok. Betul ya, laut terbelah. Sekarang tengok cerita movie lah kan. Tapi bukan, Al-Quran adalah mukjizat yang tiada tolak banding, yang mana zaman Nabi, Quran yang sama Nabi baca, dakwah yang sama, misi dan juga visi yang sama yang para anbiya dulu bawa, sekarang kita dapat baca dan dia terjaga. So Al-Quran dia bukan sekadar kita boleh tengok saintifik dalam dia, bukan kita boleh dapati daripadanya sejarah yang akan datang. Quran dia sejarah, subhanallah, bayangkan ni, dia boleh cerita benda yang dulu sebelum terjadinya alam. Macam mana ni pula kan? Saya suka tengok tengok YouTube Dr. Zakir Naik. Dia menceritakan bagaimana saintifik bumi terbentuk daripada sebelum ada apa-apa sehingga manusia hidup dan benda yang akan datang sehingga akhirat. Kita akan rasa, saya bagi contoh kan, bila Al-Quran, saya percaya dalam ni ada yang mungkin suka travel. Tuan-tuan percaya kalau saya kata dalam Quran ada, biasa dengar maqasid syariah, tujuan tu. Travel juga ada tujuan. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, saya buku ayat dia, Allah Ta'ala kata fantashiru fil ard, bertibaranlah kamu di muka bumi dan melihatlah bagaimana kami mencipta alam ini.
untuk kita tengok, kita rasa keajaiban. Anda perhatikan laut masih dengan laut sungai, tak bercampur. Anda boleh perhatikan dalam laut ada lagi sungai, dah dalam sungai ada lagi. So anda bayangkan siapa yang, subhanallah, bila kita rasa Al-Quran ni, itulah saya kira tuan-tuan dalam ni kira betul lah. Saya jumpa dengan ada seorang kawan saya. Dia kata, aku kan baca Quran, dan kadang-kadang aku baca juga tafsir dah. Member kata aku, mana aku baca kan, tapi aku tak faham pun dia cerita apa tafsir ni. Aku tak faham lagi ni. Sungguh orang baca tu dia rasa jauh, kosong, hanya baca Quran untuk betul dan juga salah. Subhanallah, kita puji dia dapat 10 kerimaan satu huruf, dah okey. Dan siapa lecturer kat sini dapat kerimaan 10, tetapi untuk kita rasa kita perlu go deeply, untuk kita kena faham Al-Quran dengan saintifiknya, dengan sejarahnya, dengan tentang nilai kehidupannya, tentang sosial budaya, kemasyarakatan, macam mana kita nak handle negara, macam mana kita nak handle kehidupan kita. Kita dah rasa Al-Quran ini adalah satu panduan kita, satu panduan untuk kehidupan kita. Zalikal kitab, ini adalah kitab hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang nak bertakwa. Okey. Ramai orang tak rasa benda tu. So anda kena rasa interesting dengan Quran. Jangan kita baca Quran untuk betul dengan salah. Jangan kita baca Quran juga untuk kita habiskan juzuk yang kita nak habiskan, atau kita nak kejar juzuk pada bulan Ramadan. Awas tuan-tuan, kalau itu matlamat kita akan habis, tapi kita akan terlepas banyak missing point. Sebab tu satu surah apa yang aku nak cuba serap dan juga amal surah yang mana berkait rapat dengan aku. Aku nak beramal dan aku nak faham. Paling tidak surah yang lazim. Kita cuba surah Al-Ikhlas, kita beramal, kita buat satu benda tu, walaupun nama dia surah Ikhlas, tapi tak ada perkataan ikhlas pun dalam surah tu. Subhanallah. Okey. Faktor yang kedua, sini kalau kan dhafu ta'zimul Quran dan juga al-hiraf al-aqdi. Dia banyak fokus kepada benda-benda yang, benda ni ramai orang tak suka dengar, tapi benda ni kita buat reminder untuk diri kita, iaitu benda-benda yang bukan daripada agama. Bahasa saintifik agama kita panggil bid'ah. Apa-apa je lah. Contoh kita nak buat solat fardu 2 hari kan, ada ni maghrib sesuai 2 hari kan, takut dah kena lebih kan. Kita jangan, Al-Quran sudah tersedia indah dengan dirinya sendiri. Okey. Yang kedua adalah, ini ramai orang suka benda yang syubhat, benda yang kita tak confirm, benda yang mana orang suka perselisihkan, orang bergaduhkan. Nama Zulaikha, siapa pun Zulaikha, dia berkahwin tak dengan dengan Raja Mesir tu, dengan Nabi Yusuf kan. Besok kat kahwin akan ada jemputan, seperti cinta satukanlah kami seperti mana Yusuf bersatu cintanya dengan Zulaikha. Bisa baca kan, kampus ni ada pernah buat dulu. Allah kan, betul tak benda tu? Kita pun tak tahu, tak jelas. Kita nak benda tu memang deserve a very good woman. Yes. Sebab tu kita jangan mencari, bila Allah Taala macam inilah. Bila Allah Taala tak cerita siapakah dan bagaimanakah, kita tak perlu tanya. Yang kita perlu tanya adalah kenapa Allah tak cerita? Apa main point? Apa highlight yang Allah Taala nak bagi tahu? Contoh cerita ni apa? Dekat Madian wanita, Al-Quran tak cerita siapa Syekhul Kabir. Al-Quran tak cerita siapa dua wanita tu, adakah Safura ataupun Laila, untuk jadikan nama anak. Kita nak pakai nama tu. Al-Quran tak cerita. Kerana apa? Kerana Al-Quran nak kita fokus kepada karakter, bukan kepada individu. Supaya bila ada karakter tu, walaupun kita tak cantik, walaupun kita bukan anak orang soleh, kita boleh buat. So kita kena tanya. Jangan kita tanya apa yang kita cari, apa yang Al-Quran tidak nyatakan, tetapi kita fikir kenapa Allah tak nyatakan, dan apa hikmah dia, apa yang mesej Allah Ta'ala nak kita fokus dekat situ. Sebab kita mencari benda-benda picisan ni, sehingga kita terlepas benda-benda yang utama Allah Ta'ala nak bagi tahu. Ayat mutasyabihat contohnya, kita baca untuk kita faham, okey, tetapi ramai orang yang baca tak berbaloi nak buktikan siapa betul dan juga salah. Akhirnya nilai Al-Quran nak membentuk kita akhlak yang bagus, kita tercicir, kita bergaduh kan, kita cakap macam-macam, walaupun bulan puasa tak kira hari, walaupun ustaz-ustazah tak kira orang. Sebab tu
kita fokus, kita baca untuk kita apply diri kita, untuk kita beramal. Bila Allah Ta'ala bagi satu benda yang jelas, kita ambil. Yang mana kita tak sure, kita diam dan kita belajar. Kalau kita ada pegangan, kita share. Kalau orang tanya, kita bagi tahu. Kalau orang ajak berdebat, kalau dia betul nak betulkan pendapat, okey. Kalau nak bergaduh, kita diam. Kalau tak, dia tidak membawa apa-apa natijah yang baik. Okey. So yang seterusnya adalah lemah dalam memahami Al-Quran. Lemah dalam memahami, kita baca Quran, tapi kita kadang-kadang bukan kita tak nak faham, kita sendiri tak boleh tengok untuk faham. Tengok terjemah ke surah Kahfi, berapa pula cerita yang ada dalam surah Kahfi kita dah baca setiap minggu kan, kita tak rasa nak balik pun kan. So effort kita tu, kita kena start buat tu. Okay. Kemudian salah faham terhadap Al-Quran. Dan salah faham ni, contoh lah, saya ada bagi contoh pada poin ni, tapi salah faham. Contoh, orang selalu guna dalil ni tau. Dalil, orang kata wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan membunuh itu lebih besar daripada fitnah, daripada membunuh. Dosa yang membunuh. Betul ke? Habis tu dia fitnah yang lain, bukannya fitnah yang Melayu faham. fitnah yang apa? Fitnah yang dikatakan dalam ayat Al-Quran itu bukan yang refer kepada fitnah yang Melayu faham. Okey, jadi fitnah ni kepada apa? Betul? Terima kasih. Jadi apa fitnah dalam Quran? Kan? Tapi ramai manusia, jangan terkejut tau. Saya terkejut. Ada seorang, saya tak kasih dia bakal mufti ke, dia pejabat mufti ke, dia gunakan ayat tu. Saya terkejut. Waktu tu saya dalam satu kat Jordan. Saya kira betul kan ni. Saya cek Al-Quran, saya buka 5 kitab tafsir. Saya tahu balik tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sya'rawi. Saya buka. Sebab dalam iPad saya memang saya akan download dan saya akan masukkan dah. Adalah thousands juga lagi kitab. Jadi saya baca kan, bukan fitnah yang kita faham untuk mahal tu. Fitnah dalam Al-Quran yang bermaksud syirik, fitnah terhadap agama tu. Dan syirik itu memang besar dia, lagi besar daripada dosa membunuh. Fitnah dalam Al-Quran adalah berbentuk fitnah kepada agama, syirik. Jadi bila mana kita baca dan itu benda yang maksudnya kita faham dengan cara lain, kita faham. Sebab tu dan kita hadir kuliah, kita duduk dan dengan pelbagai, dekat sini saya kira ramai lah kawan-kawan saya, guru saya kat sini kan, dia pun kongsi. So kita dapat faham Al-Quran tu secara lebih sempurna. Subhanallah. Ustaz, kadang-kadang saya nampak ustaz-ustaz juga yang salah. Dia yang menyebarkan konsep kefahaman yang silap. Dia membenarkan diri dia dipergunakan oleh orang tertentu, politician kadang-kadang. Ustaz tu sendiri memainkan peranan. Sebab dia yang menyebarkan banyak di ceramah kan. Jadi orang biasa, ustaz dah cakap, dia ingat diguna je lah kan. Padahal silap je maksud dia. Benda tu saya tak boleh nafi lah. Memang saya sendiri pun bila mana sebab tu saya belajar dekat Jordan, kita kan tengok, saya kira bukan sekadar dalam bidang agama, mana-mana dalam bidang pengajian sekalipun akan ada orang rajin, akan ada orang culas. Jadi bila mana kita bagi, macam kita katalah, kita bagi negara ni kepada orang yang mana tidak pandai mengurus tadbir, itulah kesan dia. Dan kita bagi pula kuasa ataupun platform kepercayaan kepada orang yang bukan ahli dia, itulah kesan dia. Macam tu juga dengan agama. Jadi sebab itulah bila kita fikir balik, dakwah ni bukan terletak di tangan ustaz. Mungkin daripada kalangan kita. Anda perhatikan kisahnya, saya nak kongsikan. Surah Yasin, orang dah baca selalu kan. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang pemuda yang di hujung kota. Dia hujung kota ni, anda akan jumpa surah Yasin. Anda boleh baca cerita. Saya cerita ringkaskan kepada anda. Hujung kota, lelaki ini dia mendengar perkhabaran tentang dakwah dan juga wahyu. Tapi kan, pelik amat. Sebab lelaki ni, bila dia dengar, dia ajak orang lain untuk mentauhidkan Allah.
untuk kembali kepada agama yang asal. Sedangkan lelaki wajah min aqsal Madinah rajulun yas'a, lelaki daripada hujung kota tu dia tak pernah berjumpa dengan Nabi, dia pun bukan Nabi. Tetapi dakwah ini dia tidak kira jawatan, dia tidak kira posisi dalam agama, tapi dalam agama semua main sama peranan. Subhanallah. Sebab tu saya kata Al-Quran ni bila kita baca, kita akan tengok, kita dah sangka ustaz lah nak perbaiki negara dia ni lah sebab dia YB. Tak. Kita kadang-kadang kan kita nak perbaiki contoh pencemaran alam, kita pun buat sampah, macam mana kan anak-anak kita pun tengok, keluarga kita pun tengok. Itu akan membentuk satu culture tau dalam family. Bila family semua orang yang macam tu, masyarakat pun akan jadi culture. So bila kesan Ustaz lelaki tu Ustaz kata tadi dia bukan Nabi, dia bukan siapa-siapalah so-called yang ahli agama. betul. Tetapi boleh ke kita macam yang kita lihat orang-orang macam ni lah yang penting dalam masyarakat. Sebab dia macam pelobi kan. Dia macam kalau orang mungkin dia akan politician, tetapi dia dapat mempengaruhi the crowd kan. Betul. Dia cakap sikit, lepas tu mungkin dia pass the baton to Nabi lah. Betul. Sebab bila orang dah dapat perhatian, macam kita yang bukan ustaz ni boleh melainkan peranan macam tu lah. Betul. Setiap orang sebenarnya ada peranan. Subhanallah. Bagus poin tadi. Setiap orang ada peranan dan kita jangan rasa kita ni berkuasa siapa kita rasa down. Tak. Buat peranan masing-masing. Jaga keaslian agama. Itu penting. Dulu saya dekat Jordan saya tak bisa saya bercerita kat sini ataupun tak kan. Sampaikan saya dulu kan ada banyak khilaf, kita mesti kita belajar saya orang pondok dulu. Jadi bila mana satu pendapat tu kita nak defend benda-benda khilaf. Last sekali kan bila saya jumpa kawan saya kata aku tak mau bincang macam ni, aku nak beramal apa yang Quran kata, aku nak beramal apa yang hadis saya kata. Benda-benda macam ni aku tak mau. Bukan aku dia bukan nak gaduh, dia nak beramal, dia nak dekati Tuhan. So takkan saya nak ajak dengan dia bergaduh. Start daripada tu saya kata diri saya lah ni macam ni lah. Aku dah penat. Ini aku nak berat benda tak sahih, benda tak ada konflik. Senang, tak ada serabut bala. Kan? Jadi setiap daripada kita ni jaga keaslian agama dan setiap daripada kita ni ada peranan. Buat je. Okay? Seterusnya, apa yang menghalang kita ni untuk tadabbur? Saya tahu ramai orang ada mentaliti ni. Pikat tadabbur ni hanya untuk ustaz saja macam tuan sebut tadi. Kan? Ataupun hanya orang yang boleh bahasa Arab saja. Tak. Kita pun ada terjemahan app macam-macam sekarang ni bahasa Melayu. Kan? So tadabbur ni terbuka ruang luas kepada semua. So jangan expect ustaz-ustaz je kena faham. Tadabbur ni, ingat tuan-tuan, tadabbur ni semua orang kena faham. Allah Taala sebut afala yatadabbaruna al-Quran ala qulubin afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah kamu tidak mahu faham Quran? Ataupun hati kita ni, ataupun jiwa kita ni telah terkunci. So ini satu pesanan mesej bukan untuk agamawan, untuk semua. Okey, dan kita sangkakan sangka warak dalam kitab ini disebut, maksudnya kita sangkakan dengan kita tidak melebih-lebih untuk faham Quran itu adalah salah satu nilai takwa ataupun nilai yang bagus. Dia takut benda itu salah, so dia berpada-pada, dia tak mau. Sebenarnya salah. Itu bukan cara kita nak warak yang betul. Kita sebut alim kat sini kan, warak. Okey. Yang kedua adalah takabur. Dia rasa dia tu pandai. Dia dah tahu dah, aku tak main kelas pun tak apa. Kan? Aku tak belajar pun tak apa. Dan dia rasa saya baru ni kan, saya ada satu makcik ni. Subhanallah, dia pengalamannya sekira seronok dan dia bagus juga untuk saya. Sebab apa? Sebab first time hidup saya dapat bullshit direct kan. Jaga saya pusing sebab ada makcik ni saya kata untuk tadabbur Quran. Jadi pendek katanya, bila dia kata tadabbur Quran, dia tanya saya surah Al-Baqarah ni kenapa dia muka surah Al-Baqarah? Dia kata sebab ada hadis memang apa ni kisah tu kan. Lepas tu dia kata dan Al-Baqarah tu adalah sapi betina. Dia kata ustaz salah. Baqarah adalah lembu kuning. Saya kata lembu kuning. Saya diam lah. Macam mana ni? Kamu nak ajar orang Quran tapi kamu sendiri tak faham semua kan. Lepas tu dia kata, masa Nabi itu dia kata kat saya, go back and and try to understand the Quran. Don't talk the bullshit about the Quran about me because I understand the Quran more than you. Oh, dia don't talk the bullshit. Saya perhati saya senyum dengan dia kan. Sebab apa saya senyum?
Sebab Allah sebut wa idza khatabahum jahilun qalu salama. Bila jumpa orang lain kita diam. Paling tidak kita tidak merosakkan hubungan, kan? Mungkin di nanti kita boleh berbaik apa kan. Ingat Al-Quran dibaca bukan untuk suruh orang beramal. Kita dah nampak Quran, orang lain kena buat. Kita buat dulu. Tapi saya ingatlah bullshit tu mesti ingat. Dating di dating. Subhanallah. Pengalaman. Pernah kenal? Siapa pernah kenal bullshit? Maksudnya. Aduh. Tangan nanti. Nanti tak apalah. Okay. Seterusnya saya dia emosional. tak, sebab dia share lah tentang ustazah yang belajar, ustazah yang alim, dia ni semua kan. Okey, kalau kita nak kata orang yang alim, kita suka dengan seorang penceramah tu, it's okay. Setiap orang ada kecenderungan. Tetapi untuk kita menindakkan manfaat daripada orang lain dengan kita mengatakan dia yang tahu, dia yang boleh tahu. Lain pada ni, walaupun hang ni kita macam tak salah. Bila mana kita dapat macam tu kan. Begitu juga dengan fiqh. Kita hanya satu pendapat, yang lain kita kata sesat. Sedangkan yang lain ada sandaran daripada hadis Nabi yang sahih. Yang lain pun imam mazhab yang lain, takkan kita nak kata imam mazhab yang lain juga sesat. Bagi saya dalam masyarakat kita ramai orang yang taksub, Ustaz. Kalau dia dah suka ustaz ni, dia nak ustaz ni je. Ramai sekarang macam dia tak open minded tu ada ustaz tapi kalau Imam Syafi'i dulu banyak berguru kan. Betul. Subhanallah. Saya suka pointer tu. Ingat cara nak hilangkan taksub dan kita rasa kita tu pandai adalah dengan perbanyakkan guru. Itu SOP dia. Take note. Walaupun kita rasa dia mungkin tak famous, dia mungkin ialah tak dikenali, tetapi selagi mana daripada kuliah dia ataupun pengajaran dia ada manfaat yang kita boleh apply dalam kehidupan, ambil. Mungkin kita tak setuju, tapi paling kita tidak mudah menghukum orang lain. Terima kasih. Dan last, sebab kita ada point lagi sebenarnya. Ini baru kita bagi checkpoint pertama. Lepas pasal tadi ada 4 checkpoint yang kita akan pergi sekarang pukul berapa, kan? Ya, ini pasal satu ada lagi. Tak ada lagi. Baik. Antaranya adalah lemah iman dan juga akhirat. Kita tak rasa Al-Quran ni adalah sebuah khazanah, sebuah nilai yang kita, sebab kadang-kadang orang rasa kan pergi kelas agama ataupun nak beli Al-Quran, nak beli buku untuk faham Al-Quran, nak spend duit sikit sebagainya mahal. Tapi dia orang boleh spend duit 2-3 ribu untuk beli phone yang hanya boleh pakai untuk 2-3 tahun. Lepas tu dia kata kat Fubarak ataupun tu WhatsApp. Sedangkan Al-Quran, ilmu berkaitan dengan Al-Quran, dia bukan sekadar untuk hari ini dan esok. Bahkan dia akan bawa kita sampai akhirat. Kita akan pakai sampai bila-bila ilmu. Tapi orang dalam dia punya allocate gaji dia, rezeki dia dapat, dia tak pernah spend untuk kita faham Al-Quran. So tuan-tuan, kalau orang lain tak buat, kita mulakan diri kita dulu. Ingat, Quran kita baca dan kita dengar, kita baca betul untuk suruh orang lain buat. Kita untuk kita beramal. Okay, so saya nak cepat. Okay, so tadi halangan yang bersifat apa tadi? Dalam rohani kan, yang maknawi. Sekarang kita nak bagi faktor yang kita rasa pun boleh ubah lah. Sifat yang kita boleh ubah yang melibatkan faktor-faktor yang kita nampak depan mata. So ini pendekatan moral. Saya pakai slide ni sebab saya nak bagi anda nampak. Tak nampak slide biasa klip garis sebelah kan. Ni dia zoom up, zoom out. Saya pun jenuh mengaji ni. Jadi halangan nampak, halangan tak nampak. Okey. Untuk halangan yang nampak, contohnya daripada segi pemahaman kita bangsa Arab. Kalau kita tak mampu, kita start cari orang yang faham bahasa Arab yang boleh cerita kita macam mana bahasa Arab tu bercerita. Kan? Ada boleh tengok kat sini siapa selalu ada Ustaz Azrul, Ustaz Syahid, Ustaz Syahid, Ustaz Syahid. Semua lah yang kat sini kan. Kita semua cuba baca sebab memang bidang kita memang guna bahasa Arab. Jadi bagi yang tak ada kemampuan, kita kongsikan. Itu adalah satu bentuk kita nak cover balik. Memang dia halangan, tapi macam mana kita nak overcome. Yang kedua, muka surat ni maksudnya dia dia sangkakan untuk faham Al-Quran dan juga tadabbur ni. Ini saya kira ramai orang dia mesti akan tengok untuk faham cerita tu daripada satu makrok, maksudnya satu point tu kepada point, ataupun satu juzuk ke satu juzuk, ini kena habiskan. Dia tak. Kalau kita nak faham cerita kan, tak perlu.
kita nak kena habiskan 7 juz makra satu buku surat ke apa kan. Tak perlu. Ini untuk kita macam tadabbur kan. Kita bukan berbincang untuk baca Quran. Kita sedang bincang tadabbur. Jadi untuk tadabbur ni kita contoh kita buka surah Al-Kahfi semalam, perempuan dan perempuan kita lelaki. Bujuk dalam surah Rijal. Kan? Surah apa An-Nisa. Kita nak tahu hukum. Ada satu Quran ni saya tak bawa hari ni. Tapi Quran tu okey. Sebab Quran tu dia bahagikan indeks. Maksudnya contoh kita nak baca tafsir kan, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, panjang. Kadang-kadang tafsir kita nak baca terjemah bercampur cerita sebab dia tak ada pembahagian struktur cerita tu. Tapi dalam Quran tu dia ada isi kandungan dekat belakang, dia ada indeks. Contoh surah An-Nisa, apa dia punya main topik? Pertama, hukum kekeluargaan. Sebab dia ada subtopik kan. So dalam Quran tu dia ada cerita tentang rumah tangga, tentang perkahwinan. So kita boleh buka ayat berapa, muka surat apa tu kita boleh baca. So itu antara yang membantu. So kita tak ada konflik tau. Kadang-kadang orang confuse. Ni kita Musa, contoh surah Al-Anbiya. Semua Nabi tau. Dia pun hidup satu zaman ke apa kan? Sebab dia tak nampak penceritaan tu daripada ayat berapa ke berapa. Jadi dia bukan seperti mana orang sangka mesti kena muka surat. Tak. Kadang-kadang kita hanya perlu faham beberapa ayat. Cerita tu mungkin 4 tu saja. Kena atas surah Nabi Yusuf. Buka surah Yusuf. Akan ada cerita tu. Betul-betul. Okay. Yang kedua adalah yang ketiga adalah amalan sia-sia. Banyak orang buat benda yang kita ingat untuk ada masa yang lebih, kita kena membunuh masa yang tidak produktif. Anda boleh membaca satu buku yang saya boleh suggestkan 24 hours, 25 jam, buku Dr. Dok Bakar. Macam mana kita nak ada masa yang lebih? Macam mana kita nak ada masa yang lebih? Saya baca buku tu 2 kali dah. Sebab dia membantu. Sebab masa saya limited. Jadi bila mana saya baca buku tu dia membantu saya. Contohnya kita kena bunuh masa. Bunuh masa ni maksudnya masa kita banyak menyimbang, masa kita banyak melepak, masa-masa yang tidak produktif kita kena bunuh. Supaya apa? Supaya kita boleh gantikan. Kalau makan sebelum ni kita makan saja sama kawan. Makan contoh letak buku. Makan sama buat ada something yang kita tak buat lah. Contoh kalau berjalan, siapa naik kata, siapa naik motor kan, kita boleh pasang balik kuliah. Daripada kita dengar lagu saja, kan kita nak reka kan, dengar apa-apa radio apa boleh. Tapi macam mana kita nak optimize, kita nak baca Quran, pasang kaset, pasang video, kita boleh dengar balik. Okay, so lemah bahasa Arab. Okay, solat ikut juzuk, topik banyak perkara sia-sia. So selesai buku pertama. Kita pergi kepada yang kedua. Ini adalah macam mana kita nak start tadabbur Al-Quran. Tadi kita dah tahu lah kan apa yang menyebabkan kita tak nak tadabbur Al-Quran. So sekarang kita boleh tadabbur. Kita boleh mulakan dengan langkah kita drive kita untuk baca. Okay, pertama kita agungkan Al-Quran yang kita saya dah ceritakan tadi. Kemudian ikhlas kerana Allah. Kita baca tu bukan kerana untuk orang, kita menunjuk. Kita hafal Al-Quran, kita dengan Al-Quran bukan kerana orang lain. Kita buat untuk Allah, diri kita sendiri kita tu diperbaiki. Yang sini adalah kita berdoa kepada Allah. Ini benda yang kita perlu buat. Kita jangan pandai enteng dengan doa. Kisah berbudak Al-Kahfi, dia berdoa untuk Allah Ta'ala jaga akidah mereka. Macam mana dia boleh tidurkan, merentasi akal dan juga fikiran, boleh hidup selama 300 tahun lebih. Sedangkan saya ada saudara saya, dia duduk belah katil, seminggu dia ada sakit, seminggu bila tak gerak atas katil, kulit tu koyak, bila melekat sakit merah. So dah sakit lah, nak bagi tak boleh, semua tak boleh. Jadi bayangkan macam mana Al-Quran tu Allah Ta'ala jaga mereka. Sebab Allah Ta'ala muqallibuhum, Allah Ta'ala sentiasa gerakkan mereka semua benda tu. Jadi mereka ni, mereka doa pada asalnya kepada Tuhan untuk Allah Ta'ala jaga mereka ni pemuda ni. Kisah Nabi Nuh, macam mana dia nak selamat daripada kegelapan zulumat, kegelapan malam, kegelapan lautan dan kegelapan perut ikan itu sendiri. Untuk selamatkan dia sepatutnya masuk dalam perut, confirm mati. Tetapi macam mana dia boleh selamat? Kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun, bila mana Musa dia nak selamatkan diri daripada Fir'aun, dia berdoa, dia buat silap, dia terbunuh dia terbunuh, saya pernah cerita kat sini, dia terbunuh pembesar Fir'aun. Kemudian dia berdoa, Rabbi yang kata zalamtu nafsi faghfirli, aku telah menzalimi diriku sendiri, ampunkan aku. Faghfara lahu, ampunkan dia. Doa dia jangan kita pandang. Saya dah kita
bila mana anda ada hajat ni, berdoa. Berdoa Allah wa antum muqimun bil ijabah. Berdoa kepada Allah dengan kita yakin Allah Taala akan respon terhadap doa kita. Ya, kita macam sangkaan kita kepada Allah. Kemudian adalah qiyamul lail. Kenapa qiyamul lail? Dalam buku ni banyak kisah. Disebut waktu kita baca Quran, waktu lain boleh. Kita ada flexible time dalam kereta, waktu dalam kelas, dekat tempat kerja, mana-mana pun kita boleh baca. Tetapi yang lebih asbat, yang lebih dekat adalah pada waktu malam. Sebab waktu malam ni waktu kita untuk diri kita dengan Tuhan. Kita baca. Dan pada kesempatan Ramadan ni kita bagi soal. So baca Quran. Kalau dia jangan tidur. Kalau dia tidur, buat benda-benda kinestetik. Selepas berada kita subuh buat benda kinestetik. Kalau duduk benda yang statik, insya-Allah tidur. Buat benda yang kinestetik, bukan yang statik. Kemudian okay, itu adalah kita panggil langkah. Kalau siapa bantu Ustaz? Ada kesan yang berbeza ketika kita membaca Al-Quran dengan kita mendengar Al-Quran. Sebab ada juga yang dibacakan kepada manusia. Kalau kita kebolehan mendengar tu berbanding dengan membaca, ada beza kepada manusia. Okay. Terima kasih atas soalan. Pertama dalam buku ni dia sebut antara benda lain banyak poin. So saya nak tulis semua tu memang panjang. Jadi bila mana kita pilih untuk membaca Al-Quran, ada juga choices yang kedua itu kita mendengar Al-Quran. Dua-dua boleh. Kalau kita membaca, kita ada bezanya sendiri adalah bagi orang yang faham bahasa Arab, dia akan ada beza. Pertama. Yang kedua, bila kita sendiri baca, kita dapat pahala. Setiap kaedah membaca ataupun mendengar ada kelebihan dan kesan yang tersendiri. Kalau kita mendengar imam yang kita suka kan, contoh Asy'ari, Syekh Mahir, Syekh Syekh Badar Balila kan, kalau siapa dia itu. So dia memberi kesan walaupun kadang-kadang kita tak faham, tapi bacaan itu menyentuh hati kita, betul ya? So setiap apa yang kita buat tu gunakan membaca dan gunakan juga mendengar, kerana setiap itu memberi impak dan kesan yang berbeza kepada jiwa kita. Setuju tak kalau saya cakap macam tu? Macam mana nak sampai membaca dengan emosi Ustaz? Atau mendengar dengan empati, dengan heart? Kadang-kadang bila imam baca semalam terawih itu kan, pernah satu masa tu saya kat Masjid Putra, saya baca terjemah, saya tengok dia baca laju, so saya tengok apa terjemahan dia kan. Ya Allah, bila kita dengar dan tengok terjemahan, kita baru dapat rasa dan emosi dia tu kan, sebab dia cerita tentang apa, kisah apa kan. So mana baru perasaan bahawa kalau kita baca tentang kita tahu makna jauh beza kan? Betul. Jauh. Kan macam saya kata tadi, beza sebab orang yang faham dengan tak faham. So kalau ada peluang untuk faham kan surah yang sebab bagus ekosistem anda terus baca, tengok kan. So surah Al-Azim orang biasa baca tu, surah yang biasa orang baca, anda cuba ulang-ulang baca. Saya kita kan ada satu yang bahagian result akan ada benda yang kita kena sentiasa ulang. Sebab repetition is mother of knowledge. Pengulangan. Kita akan tengok sekali lagi. Dan kemudian satu bagi orang yang dah sampai level yang dia dah faham intisari surah tu, dia start baca surah contoh Al-Jumu'ah ni pun dia dah tahu oh ini ada 2-3 poin penting. Mula-mula pasal kesudahan dia pasal perintah untuk sembahyang jemaah kan. Dia tahu dah ayat ni tentang apa. Lepas tu kalau kamu meninggalkan Nabi seseorang yang berdiri kan, dia pergi ke perniagaan yang ada di luar kan. Maknanya kita kena tahu intisari surah tu dulu. Semasa memulakan macam kita dah tahu dah kita akan membaca ayat tu. Saya betul. Jadi kita nak gambarkan macam mana. saya faham. Saya harap orang faham memang. Sebab memang kita baca faham dengan kita dengar saja dia lain kesannya. So setiap salah tengok terjemahan dan juga baca buku-buku buku Ustaz Syarif pada tulis kan. So dia akan membantu lah, at least kita nampak big picture dalam surah tu, nak beritahu apa. Okay. So plan tindakan segera. Ingat
Macam mana lepas ni yang saya harap daripada poin yang saya bagi ni, takkan ada lagi alasan kita tak ada dan susah untuk kita faham Al-Quran. Pertama, poin yang mudah dan saya sangat suka poin ni. Saya sangat suka gila. Dah suka gila ke? Nak kira dia nak tu masa dia takkid penekanan. Okey, sekejap Dia dalam muka surat 63. Tadi saya sengaja mulakan dengan halangan supaya kita dapat tahu sebenarnya kenapa kita tak faham. Dan pada situ baru kita tahu apa yang kita nak kena buat. So, yang pertama adalah kita cari dia ada dua, satu maknawi dengan satu hissi juga. Tapi saya bahagikan dua. Iaitu yang melibatkan hissi, benda bersifat pelan tindakan. Benda pelan tindakan, ingat hanya dengan tindakan, bila kita start buat baru kita akan faham. Kalau kita cakap banyak, ni banyak memang kita tak jadi. So yang pertama adalah kita cari waktu yang munasabah. Sengaja saya buat seperti itu, munasabah. Maksudnya munasabah itu pulang dari kita. Nak munasabah ke, munasabah ke, munasidi ke, munafindi ke, kan? So terpulang atas kita. Waktu munasabah ni boleh jadi macam-macam. Tapi yang paling penting adalah kita kena cari. Kita tahu masa kita. Masa kita tak sama macam orang. Dan sebaiknya pada waktu qiyamul lail dan juga pada waktu malam. Sebab dia lebih athbat. Anda perhatikan Al-Quran pertama diturunkan pada waktu siang atau waktu malam? Malam. Dan Al-Quran pun sebut Anda perhatikan lebih banyak waktu malam. Perhatikan Ya ayyuhal muzammil Qumil layla illa qalila Nisfahu awinqus minhu qalila. Ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu tentang sedikit sangat orang yang bangun dan juga hidupkan pada waktu malam. Sedangkan waktu malam tu waktu paling dekat kita dengan Tuhan. Pas waktu tu tak ada orang lain, kita dengan Tuhan je. Kalau satu tempat yang kalau ada berpulang untuk pergi ke Jordan, pergi ke satu tempat nama dia Wadi Rum. Wadi Rum dia pasir kosong, hanya ada bukit yang pastinya langit tu terbentang terus, depan ada kosong. Yang ada hanya akan nampak diri anda, dia juga langit. So, kita rasa diri kita dengan Tuhan. Cari waktu yang munasabah dan sebaik-baik waktu adalah waktu malam. Waktu yang orang lain tak ada, kita baca orang yang bertanya dengan orang dengan tidur. Saya tak pastilah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa yang bangun malam kan, kita rasa satu kemanisan, kita kalau satu keseronokan. Orang lain tak tahu kita buat, kita rasa kita dengan Tuhan. Manis dia tu lain. Bukan macam harum manis, manis ni lain. Dia lagi manis lah kan? Biasakan, terutama ambil manfaat pada bulan Ramadan ni. Okey. Baik. Yang kedua adalah saya tak letak satu lagi poin ni. Cari tempat yang munasabah. Contoh kalau perempuan dalam ni dia sebut salatul mar'ah fi baitiha afdal min salatiha fi hujuratiha. Hadis ini Nabi sebut majtama'al qawm fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Maksud dia adalah majtama'al qawm, tidak berhimpun. Maksudnya bila berhimpun seseorang tu dekat rumah Allah Subhanahu wa taala, sebaik tempat yang tempat dekat rumah Allah, khususnya bagi lelaki, join majlis. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajari Al-Quran. Tadarus. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan mereka ni akan diturunkan dengan sakinah, dengan ketenangan. Sakan, kalau Jordan orang panggil sakan. Sakinah, benda yang kita tenang, kita rasa lega, bahagia. Sakinah, dia berbeza tau. Kalau kita kata rumah tempat kita tinggal, kita panggil sakan. Iaitu tempat yang mana kita duduk dan kita rasa bahagia dekat situ. Wa ghasyatuhumur rahmah, dan Allah Ta'ala akan turunkan rahmat kepada kita. Rahmat ni benda kita tak nampak. Wa hafathumul malaikat, dan malaikat akan naungi majlis tu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan wa dzakarahumullah, dan mereka ni mengingati Allah dalam majlis tu. Yang kedua, yang ketiga, sebab saya terlepas poin tu. Ketiga adalah kadar munasabah. Ikut kemampuan kita. Kadang-kadang kita tekan, kadang-kadang kita rasa pressure, lepas kita tinggal.
kadar yang munasabah. Banyak sikit kita pulang. Anda rasanya boleh buat lain tu, buat setakat tu. Maksudnya maksimum yang kita boleh buat lah, kan? Yang terbaik. Kalau kita boleh baca satu muka surat, satu lah. Satu surat pendek, satu lah. Tak boleh baca muka surat. Ada mesti tak di jenis yang perempuan mungkin ada masalah ni kan. Jadi dia nak baca terjemahan, baca. Okey. Kemudian Ustaz, betul tu satu ain tu ataupun rukus tu dia bercerita tentang satu topik. Mana kalau makrak tu dia bagi sama banyak saya. Tapi dari segi topik, kalau kita nak cerita tentang kisah Al-Baqarah tu kan banyak cerita-cerita. So adakah satu ain tu satu topik atau satu cerita, satu bab? Allah mengenal persoalan yang bagus. Berdasarkan apa yang saya baca selama ni, dia tidak bergantung kepada makrak tu. Setakat saya baca, dia tidak bergantung kepada makrak tu. Sebab cerita dia tu, saya tak pasti apa peranan makrak tu. Mungkin orang yang hafal Quran ni tahu lah kot. Tapi kalau baca kita yang baca Quran, kita tengok yang kita faham makna, dia bukan depends on topik. Ada sesiapa yang membuat satu topik supaya kita baca tu permulaan cerita, habis satu cerita. Kemudian kita tahu yang tu cerita lain, habis kat ayat mana. Jadi kita tahu ada tanda-tanda tak, atau faham kau belum nak buat lagi. Di Jordan ada satu Quran. Quran dia memang dia warna ikut topik. Maksudnya Quran dia saya dah kat salah saya Tak ada Malaysia reprinted kan? Dijual secara luas kan? Kita boleh jual lah tu kan. Kan, tak ada pun jadi bisnes pula kan. Tapi kat Jordan memang ada Quran tu. Dia ada Quran memang cantik. Saya gambar saya tak pasti ada kat phone kat situ kan. Dia banyak membantu kan yang jenis tu. Kalau dia tak ada, dia bahasa Arab, jadi memang tak ada terjemahan. Kalau saya ni membantu lah. Saya akan baca tu, saya akan nampak dia punya topik dia yang dia tak macam. Maksudnya kalau surah tu dia akan ada warna. Kalau ayat tu, kalau satu page lah warna kuning. Kalau ni warna biru, warna pink, warna Ada kan by tema kan? By tema. Dia warna hijau, warna biru, tema lain tu macam. Dia ikut cerita tu. Ikut Cerita tu. Itu yang saya suka. Kisah Nabi dia warna hijau kan, macam tu. Dia tak ada warna yang fix. Tapi maksudnya dia, saya tak pastilah, saya tak sebab kaji pula. Tapi dia ikut topik. Dia kalau satu ayat tu lebih sikit, dia kalau contohan ayat tentang hutang, satu muka kan, satu muka nama ni kan, best untuk saya. Dia bawa ke Malaysia kan. Kebetulan saya rasa saya mungkin ada lagi lebih 2-3 nak sebut saya saja boleh lebih. Sebab saya selalu pergi ke kedai, saya mencari juga musa-musa Quran yang baru ni kan, yang disusun. Setakat ni saya tak jumpa lagi betul-betul puas hati. Okey, soalan ni kita boleh perpanjangkan lah kan, mana tahu ada rezeki kita boleh cerita. Okey, yang ketiga, ni untuk kita faham, kita kena kaji sirah Nabi. Sebab 2/3 daripada Quran adalah cerita. Dan kita, bila kita faham cerita, kita faham apa kisah dia, kita akan lebih seronok. Dan kalau rasa macam tak nampak kan, pergi page pun hantar, tengok video. Contoh kisah, ada setengah saya pernah tunjuk dulu masa dekat sini pun ada saya tayangkan video. Sebab kita akan lebih nampak gambaran dia. Dan kita cari apa hikmah, apa pengajaran dia, mesti kita akan rasa lagi nikmat bila kita baca. Daripada kita baca betul dengan salah, mesti kita akan stress kan. Dia rasa suasana dramatik dia tu kan. Dramatik dia. Rasa. Betul. Kemudian mulakan berperingkat. Jadi tak perlulah kita sehingga kita nak terus habiskan satu juzu, kita terus nak khatam Quran on the spot. Tak, mulakan dengan kalau kita rasa kita nak mula dengan saya perempuan, saya nak faham surah Nisa dulu sebab dia pencegahan diri saya kan. Saya tak nampak lah kan. So kita baca tu surah An-Nur contoh, baca. So kita pilih dan kita baca dan kita faham surah Al-Hujurat dan lain-lain. Okey. Kemudian itu pada step yang kita nak mula. Kemudian yang kedua, masa kita nak baca tu, masa kita tengah baca tu, apa nak kena buat? Ni pergi dalam sikit. Kita buat langkah-langkah berikut nak buat apa? Sepatutnya saya kena buat apa je? Buat saya kita. Pertama, pertanyakan soalan-soalan pada ayat yang dibaca. Kita tinggal pada ayat yang dibaca. Kita mula bertanyakan pada diri kita, apa kaitannya? Kan? Sejauh mana dia memberi pengajaran? So daripada situ kita boleh berinteraksi dengan Quran. Baru ada interaksi. Kalau tak, kita hanya akan baca one way saja.
Kemudian isti'adzah, kita minta perlindungan daripada syaitan. Sebab Allah Ta'ala Allah sebut fa'idzal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kita baca dengan betul dan teliti, kita perhatikan satu-satu, jangan kita gelocor, jangan kita upah-gapah. Kerana Allah Ta'ala sebut at-ta'adil minasyaitan wa ta'anni minallah. Kata hadis Nabi. Rasanya hadis itu dhaif. Tapi dhaif kita boleh pengajaran untuk amal diri sendiri. Adakah maksudnya bila kita baca Quran, kita berlindung dari syaitan? Adakah masa kita baca itu Quran cuba mengubah pandangan kita ayat itu, menyalahkan kefahaman kita? Adakah itu maksudnya? Allah Ma'alam. Bila kita minta perlindungan daripada syaitan ni, kerana syaitan ni memang dia bersumpah daripada diri untuk sesatkan manusia. So bila kita nak baca Quran, kita harap kita mulakan, kita minta lindung daripada syaitan. Kemudian kita baca apa? Kita baca bismillah. Supaya apa? Apa yang kita baca selepas itu bimbing. Selebihnya adakah syaitan akan mengganggu ke, adakah menghasut ke, Allah Ma'alam, tidak pasti. Tapi itu antara sunnah dan hikmah, benda yang bersifat kita tidak nampak. Ada hidup kita ni ada perkara benda yang bersifat ghaibi, benda yang bersifat manawi kita tak nampak, dan juga benda yang kita boleh nampak. Maknanya bila kita baca Quran satu benda yang baik, adakah maknanya syaitan boleh mengacau kita at any time, kan? Bukan setakat kita buat baik dia tak kacau, tak kan? All the time, kan? All the time. Diorang ni orang kata apa, kerja semua OT je. Kemudian bacaan kita lakukan dan juga mendengar bacaan-bacaan yang sedap yang Tuan sebut tadi. Ini benda yang kita boleh buat semasa kita nak baca. Okay. Okay. So checkpoint ketiga. Lalu Allah baik. Kemudian untuk kita rasa impak daripada tindakan kita tadi tu, kita akan nampak lebih ketara bila mana kita buat benda ni. Pertama sekali kita ulang, baca berulang kali. Baca ulang. Sebab apa? Al-Quran ni ajar kita. Saya nak kata dia semua ajar ni sebab apa? Semakin kita baca, semakin kita kaji, kita akan rasa kesan yang berbeza, pemahaman kita berbeza, ilmu kita juga akan bertambah. Itu Al-Quran. Kalau masuk daripada segi sains sendiri pun sentiasa berkembang. Sebab tu dia adalah mukjizat. Dia bukan sekadar buku saintifik, bukan sekadar buku sejarah, tetapi terkandung segala macam teknologi dalam Quran. So baca berulang kali kalau kita nak rasa impact. Sebab benda sekali anda perhatikan ni, saya bagi contoh lah hikmah. Kita baca surah Ar-Rahman. Allah ada satu ayat yang saya akan ulang, iaitu fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kenapa Allah Taala sebut ulang-ulang banyak kali? Sehingga kadang-kadang orang buat kata kan, Allah Taala tak ada ayat tu kot. Kan? Kawan saya beritahu kan, dia kata orang buat kata ni tak ada ayat kan. Sebab apa? Ada beza kan? Dia Ustazah? Berkaitan ayat berulang pada ayat Allah Rabbikum tukadziban itu adalah perkaitan yang berbeza pada setiap ayat, pada mana ayat itu diulang, bukannya untuk menyampaikan mesej yang sama apabila dilihat pada munasabah ayat itu dengan ayat sebelumnya. Terima kasih. Poin yang baik. Satu poin lagi saya nak tambah. Bila mana Allah Ta'ala ulang benda ni kan, anda perhati ulangan ni Allah Ta'ala nak beritahu untuk tanam dan rakamkan dalam minda kita. Contohnya, saya beritahu kepada Datuk, nama apa Datuk? Yang depan Datuk apa? Datuk Yusof. Tak lama lagi jadi Tun. Contoh saya beritahu, Tuan ada laptop kat depan ni Tuan, kan? Lepas tu saya cakap, saya nak kena mengajar Tuan, ada laptop lagi depan ni Tuan, kan? Dan ada pos lagi Tuan. Lama-lama kan, bila ulang-ulang banyak kali, kita rasa dia ni, kita rasa macam menyampuh pada ini. Tapi bila saya katakan Tuan rajin main mengaji Quran, kan, saya puji dia, boleh Tuan ni rajin lah. Saya puji dia, lama-lama kita puji dia akan rasa kan. Contoh sampai di isteri kan, kita panggil sayang, bagilah ni masak sedap lah, kan, sedap lah masak ni. Kita puji, kita makanan jiwa tu kita rasa jemur. Apa rasa siapa kahwin nanti kan, rasa jemur kalau lelaki puji. Pujian tu dia nak bagi tahu kepada jiwa. Bila makanan jiwa dia bila tak nak ulang, dia bukan nak bagi dekat akal, tetapi nak bagi dekat jiwa kita ni, kita lekat kat hati tu. Apa lagi yang nak imam mana lagi yang nak dusta kan, macam tu budak-budak. Tapi faham pengulangan dia. Sebab tu baca ulang kali, dia akan beri kesan yang berbeza. Hari ini anda baca tak menangis, esok lusa anda baca anda menangis. Sebab hari ini anda baca tak ada kaitan dengan masalah anda, esok lusa kita dalam masalah kita baca, kita akan rasa terharu. Betul tak? Surah Ar-Rahman tu
orang yang kerah hati pun saya rasa bila dah baca, tak tahulah dia takkan sekerah hati tu, dia akan lembut juga lah, ya. At the end, selepas 33 kali dia ulang. Betul. Syekh Abdul Rahman Syekh yang baca ada satu yang suara lembut tu, Syekh Masya Ali yang gampang. Syekh Masya Ali kan. Kalau dengar ada seorang Rahman, kita harus macam kan tu ya, selayan kan. Itu ya kan. Kita rasa benda tu. Kan? Dari hati turun ke hati. Okey, yang kedua, ingat kita nak rasa impak lagi bila anda dah buat siap tambah tadi. Anda baca, anda tengok terjemahan, anda cari waktu sesuai, semua anda dah buat tadi. Tapi nak rasa impact, nak tahu lebih detail, tanya orang yang berani. Ingat sebab ada satu hadis Nabi sebut, siapa yang dia tafsir Quran dengan kepala dia sendiri, dia akan menampakkan tempat dia dalam neraka. Kalau hadis pun kita kena jaga, tak ada buat benda-benda yang bawa Al-Quran pun sama. So kita kena jaga. Ada ke Ustaz hadis yang Nabi kata, kalau kamu tanya pada orang berilmu, pahala dia lagi besar berbanding dengan belajar tapi tak bertanya langsung, tak berkembang. Ada ke antara hadis-hadis yang ada makan dia spesifik? Sebab kadang kita dengar hadis-hadis yang famous saja, banyaklah hadis yang lain mungkin kat buku surat belakang-belakang yang Ustaz tak sempat nak ajar kan. Baik, tak perlu cerita lagi. Tak buka pula ke? Ataupun sedang pasang. Okey. Oh, mana kata saya sama ni tak tengok cahaya lah no. Bateri tak masuk. Okey, untuk sebenarnya kan, untuk berkaitan dengan bertanya ni kelebihan matan tu sebenarnya kita kena tengok sebab hadis ni dia ada matan spesifik dia sebab dia hadis kan. Tetapi maksud saya macam ni, ada ke antara hadis yang mana Rasulullah pernah sahabat-sahabat dia ada yang jadi bertanya, Rasulullah kata bagus ikut macam si Ali ni, Ali selalu bertanya dalam crowd sahabat-sahabat lah. Ada ke unsur-unsur macam tu yang kita boleh highlight? Bertanya adalah penting dia dalam belajar. Sebagai guru contohnya kita nak highlight kan, ada tu. Allah Ma'alam. Tetapi kisah pada sahabat bertanya tu banyak. Tetapi kalau nak kata Nabi puji sekian siapa yang banyak bertanya ke sebenarnya saya tak tahu. Mungkin boleh tanya kepada orang yang mungkin Ustaz Muhammad dia memang beda hadis, so boleh rujuk dia, mungkin dia tahu. Mungkin dia tahu sebab dia memang beda hadis, dia ambil master. Saya bidang usul fiqh. Kalau Nabi mengajar, mungkin orang bertanya, Nabi kata jangan bertanya. Tak. Itu tak ada. Itu confirm saya confirm. Ini yang Nabi puji dia kan, supaya dengan pujian tu sahabat-sahabat lain pun faham, Nabi suka orang tanya. Contoh kan, ada satu hadis tu saya pernah jumpa dengan seorang guru saya ni. Dia ada satu hadis tu, cuma saya tak ingat macam mana orang tu dia bertanya, dan Nabi dia macam memuji, tapi saya akan rujuk balik, saya akan tanya balik nanti akan datang saya kongsikan. Sebab Nabi pernah kata orang yang tak tahu baca pun kalau dia salah pun dia dapat pahala juga kan. Dia baca lengkap pun dapat dua pahala. Jadi elemen-elemen tu kita nak garap daripada hadis tu, kita nak highlightkan point tu. Sebenarnya kan pointan tu kita jumpa banyak hadis. Sebab apa? Kita mafhum mukhalafah yang lain kita boleh jumpa. Tapi kalau tuan tanya matan yang tu saya tak pasti tanya Ustaz Memi. Tapi kalau daripada segi bertanya tu banyak sangat Al-Quran dan juga hadis dorong kita untuk kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya. Ni tanya ni. So, tanya aja. Sebab kadang-kadang mungkin saya tanya tu dia menyebabkan saya kena study lagi kan. Benda tu topik saya tak pernah fikir contoh sebab manusia ni pemikiran dia dynamic. So kita boleh dapat something new, kita terpaksa membaca dan mengkaji lagi. Okay. So contoh Ustaz kan, ramai orang tanya, kenapa banyak hadis-hadis tapi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar tak banyak, padahal dia sahabat-sahabat Rasulullah kan. Dia kalau dia tanya kenapa tak banyak Ustaz kan? Contoh banyak Abu Hurairah memang banyak sebab dia PA dan bila kan orang-orang lain, tapi Abu Bakar, Umar saya jarang sangat jumpa, padahal dia lah yang rapat dengan Nabi nak pergi ke mana-mana. Ada apa? Memang dalam hadis tu benda tu memang diperbincangkan. Pertama, kenapa hadis daripada Abu Hurairah paling banyak? Kerana dia memang pilih, dia sentiasa berdamping, dia memang meriwayatkan. Tetapi Abu Bakar, Utsman dan Uthman, mereka ada perniagaan, mereka ada komitmen lain. Jadi
kita tak jumpa banyak. Ada, sebab mereka sahabat Nabi. Sebab tu sahabat-sahabat yang besar-besar memang akan ada hadis mereka. Tapi yang paling banyak adalah Abu Hurairah, sahabat yang memang berdamping dengan Nabi, yang belajar dengan Nabi. Nabi sendiri doa dekat dia khas. Tapi ada pun sahabat lain, dia ada pun memang kerja terpaksa bertukar. Saya terlupa nama sahabat tu. Hampir dulu, kemudian esoknya hamba ajak aku dan aku pula pergi. Sebab tu kita akan jumpa dengan perbezaan riwayat. Sebab apa? Tak semua orang ada dengan Nabi pada waktu tu. Contoh, saya dengan tuan hari ni, so hari ni saya beli riwayat. Kita nak jumpa beli bila? Mungkin bulan depan. Mungkin lah, contoh. So nampak Jadi memang itu berlaku dalam hadis. Sebab tu orang yang paling hampir memang duduk dengan Nabi ya. PA, mana-mana dia orang sahabat kan lucu dia. Contoh, PA siapa? Kita kata ada Ustaz Syahid, dia PA dah. Ada okut rasa. Jadual dengan persekongkolan, kita akan pada dia, kita akan refer kat dia. Sebab apa? Dia orang yang memang PA. Contoh, PA Tun Mahdi contoh. Kita tanya dia kan. So seterusnya, tadi alright, kita tanya ilmu. Okey. Sebenarnya adalah kaitkan Al-Quran dengan realiti semasa. Kaitkan dengan diri kita, keluarga. Ini saya, kalau boleh saya tak suka lah realiti kita tengok masyarakat. Sebab kita tengok masyarakat, tak nak ubah masyarakat. Tapi yang pasti kita boleh ubah diri kita. Bila kita buat baik, orang sekeliling kita akan terkesan tak? Akan terkesan bila kita buat baik. Tak adalah orang buat baik, lepas tu dia kata dia nak marah, dia geram, dia kutuk. Tak ada, orang buat baik lagi kita rasa sayang. Kita pun rasa nak jadi baik dengan dia. Kita nampak dia tenang, kita pun rasa nak jadi tenang dengan dia kan. Dia kira contoh, orang boleh rasa benda tu. Okay. Dan saya nak bagi apa analogi dia. Hikmah. Siapa kita? Sebab Allah Ta'ala ni, dia bagi kita 2 biji mata. Dia bagi kita 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga, 1 je lidah. Siapa? Allah Ta'ala nak kita tengok banyak lebih, nak kita bekerja lebih. 1 mata kita Allah Ta'ala bagi untuk lihat kebaikan orang lain, 1 mata lagi untuk lihat kekurangan diri kita untuk kita perbaiki. Sebab tu bila kita tengok orang lain, kita cuba nak ubah orang lain, benda tu sia-sia. Yang kita boleh ubah adalah diri kita. Kita perbaiki diri kita, hidup kita. Kenapa kita nak jadikan orang lain penentu kepada hidup dalaman diri kita, kita bahagia ataupun derita? So kita ubah diri kita. Okey, baca Quran untuk kita rasa bahagia, ketenangan. Jangan kita nak suruh orang lain yang bahagia. Takkan jadi. Dan Al-Quran tu diturunkan untuk kita dekat dunia, bukan selepas dalam kubur. Bukan waktu hari penghitungan. Tak ada Quran yang tu nak suruh kita jangan makan arak ke, jangan mencuri. Kat syurga pada masa tak ada lah arahan tu. Kat dunia je kita pakai semua pahagam tu. Akhirat tempat perhitungan saja. Sebab tu Al-Quran relevan kat dunia. Akhirat kita dah tak ada nak kena larangan minum arak semua, memang selama kita akan minum. Buat baik kamu ayah semua lah. Baik. So ini adalah structure macam mana kita nak mula tadabbur Al-Quran. Bukan untuk ustaz saja kan, semua orang boleh cari masa spend, beli buku, tanya dan lain-lain. So ada persoalan tak? Saya kira dia satu slide dia saya sediakan di sana. Tapi dia zoom jadi dah banyak. Okay. So ada yang nak tanya tak? Kalau siapa yang boleh baca ni bahasa Arab ni, saya simplify daripada buku ni lah. Dan saya dah habiskan buku ni untuk memudahkan anda dalam bentuk penceritaan. Tanpa anda sedar sebenarnya semua daripada buku. Ustaz, kalau kita nak cari untuk memahami Quran, dia punya macam mana dia? Macam mana dia tu? Formula dia. Macam mana apa pendekatan Al-Quran, macam bentuk poin-poin. Macam kalau fiqh, dia ada usul fiqh kan. Untuk Al-Quran ada ke benda-benda macam tu? Dia macam bukan usul lah. Dia panggil usul Quran ke? Poin-poin penting pada setiap ayat untuk memahami, menguasai ayat tu. Ada macam usul fiqh, kita ada usul fiqh, ada usul hadis kita ada. dalam tafsir dia ada kitab usul tafsir. Memang ada apa disiplin untuk kita faham dalam tafsir. Kitab yang setakat ni ada banyak kitab usul tafsir. Antara yang saya baca sendiri adalah adakah dia buat macam poin-poin macam usul fiqh kan, dia ada poin-poin misalkan formula-formula macam tu kan. kaedah. Kaedah untuk Quran. Adakah orang buat? Kaedah dalam Al-Quran Allahu a'lam. Tetapi disiplin Contoh dia kan. Okey, apabila ayat-ayat cool contohnya banyak dalam Quran, ini macam mana kita memahami setiap ayat yang bermula dengan cool?
atau bermula dengan ya ayyuhallazina amanu kan, ataupun reflection Izar kan. Lihatlah bila satu ketika kan, macam ada ke orang buat formula? Oh, maksud tuan, contoh kalau perkataan start dengan perkataan contoh Rabbana, dia adalah doa contoh. Contoh ke? Contoh macam tu lah, yang simple untuk orang awam faham. Okay, untuk formula tu saya belum jumpa lagi lah. Tetapi daripada kita Arab memang ada lah. Maksudnya untuk orang awam tu, yang kalau tanya untuk orang awam Malaysia lah kan, untuk pakai semua tu kan. Saya kira kita ada cerita kot yang kita sedang mengurang langkah ke arah tu lah. Dan doa lah kalau kata kita boleh buat satu formulakan. Tapi kita akan usahakan lah. Moga-moga membantu lah orang lain. Sebenarnya secara tak langsung ada, cuma yang kita bukan kemungkinan. Ada soalan lain tak? Kalau ada yang nak bertanya. Ada yang nak bertanya tak? Kalau tak ada yang nak bertanya, saya kira untuk hari ini sekadar diam. Dan untuk ini, terima kasih sebab sudi hadir dan juga mai untuk kita faham Quran teman-teman bulan puasa kan. So saya kira puji dan saya ucap tahniah lah kepada semua. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah yang kurang tu daripada diri saya sendiri. Hakikatnya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujung minggu memang biasa ada kelas kat sini. Ya? Hujung minggu memang biasa ada kelas kat sini. Kali dua je tak? Terima kasih. Adik-adik semua datang. Terima kasih. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Doshita mashite. Bisa cakap. Terima kasih. Bisa cakap Arab kan? Terima kasih.